selaku pengarah atau penyaras pembangunan UMNO PKR. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan tadi. Meneruskan majlis pada malam ini, saya dengan segala hormatnya menjemput mempersilakan yang berbahagia Encik Dewawi bin Haji Osman, Ketua UMNO Bahagian Pasir Putih, merangkap pengurusi penyaras pembangunan paling Pasir Putih, untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat dunia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Cikgu Asri selaku Setiausaha UMNO Nasional merangkap pengurusi pada malam ini. Yang berbahagia Saudara Ridwan Mustafa, pengurusi penyelaras UMNO Nasional. Yang berbahagia Datuk Haji Jalani bin Jaafar, pengurusi veteran UMNO bahagian Pasir Putih, merangkap pengurusi tetap UMNO bahagian, merangkap pengurusi sambutan Ma'al Hijrah merangkap Parlimen Pasir Putih. Yang berbahagia Kak Mah, dua wanita UMNO bahagian, merangkap pengurusi penyelaras wanita UMNO Pasir Putih, Parlimen Pasir Putih. Yang berbahagia Datuk Yazi Osman, Ketua Penerangan Barisan Nasional Parlimen Pasir Putih, Ahli Jawatan Kuasa Penganjur Musabaqah Tilawah Al-Quran dan sambutan Ma'al Hijrah pada malam ini, pengurusi JKKP Setiausaha, Ahli Jawatan Kuasa JKKP, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dilindungi dalam negara kita dengan dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Walaupun akhir-akhir ini sudah ada ancaman daripada berbagai pihak yang telah menolak kita, yang telah nak memecahkan perpaduan kita, yang inginkan persengketaan di antara kita dalam negara kita. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi menyayangi negara kita, negara Malaysia, dan kita dapat hidup dalam keadaan yang aman dan bahagia sampai hari ini. Lepas pada ini tak tahu. Terima kasih juga kepada semua, terutama sekali jawatan kuasa yang telah dapat menjalankan kerja serta melaksanakan program ini dengan jayanya dan telah mengadakan satu semangat perpaduan dengan wak puca bubur Ashura. Bermula pagi tadi lagi sampai tengah hari tak ada yang lalu saja, mau tak sebetia, mau tengok duduk korek belakang, duduk kaca belakang. Terima kasih dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, ini bulan Ma'al Hijrah. Jadi kita buat sambutan Ma'al Hijrah. Kita UMNO bukan saja Ma'al Hijrah, kita juga buat sambutan bulan-bulan Islam yang kita laksanakan seperti mana kita buat Maulidir Rasul. Ini menunjukkan bahawa UMNO bukan satu parti asabiah, bukan satu parti kebangsaan, perkauman dan sebagainya. UMNO adalah alih bata perjuangannya. Yang pertamanya agama, yang keduanya bangsa, dan yang ketiganya adalah tanah air. Sebab itulah kita mendahulukan program-program keagamaan. Walaupun kita dilihat bukan parti yang mendukung agama, tetapi sebenarnya UMNO lah parti yang mendukung agama Islam dalam negara kita.
Bukan setakat itu saja, bukan setakat program saja, tetapi dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan kita yang telah didominasikan oleh UMNO, iaitu Barisan Nasional. Banyak kita buat kelebihan-kelebihan pada agama kita. Tetapi sayang, seribu kali sayang, ada setengah pihak yang menyatakan bahawa mereka adalah pejuang agama, tetapi hakikat sebenarnya mereka jauh daripada landasan agama Islam. Mereka bersekongkol dengan orang kafir harbi, mereka bersekongkol dengan orang Islam, tetapi yang jauh, yang menyimpang dari kehidupan Islam sebenarnya. Bahkan mereka sendiri baru-baru ini dalam Muktamar Abbas, dalam solat hajatnya, telah mendoakan kehancuran sesama Islam ketika itu. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Kita sesal, kita kesal, tetapi apa itu yang mereka mahu. Cuma yang kita ada, kita semua berdoalah kepada mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati mereka dan diberi rahmat, supaya mereka menjadi orang yang berguna dan dapat menyatukan di antara kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat itu saja, Muslimin Abbas ataupun Menteri Besar Kelantan sendiri telah menyatakan bahawa UMNO murtad. Sewenang-wenangnya mereka menggunakan perkataan murtad kepada orang UMNO. Sepatutnya kalau nak dikatakan murtad, buat sifat-sifat orang yang murtad. Bukan kita tuju terus kepada UMNO. Apa kata kalau kita orang UMNO, kita kata ni Aziz ataupun PAS juga murtad? Apa perasaan mereka? Ataupun mereka tidak mempunyai perasaan? Jadi kalau kita bandingkan di antara PAS dengan UMNO, UMNO tidak pernah mengatakan PAS kafir, tidak pernah mengatakan penyokong-penyokong PAS kafir ataupun murtad. Tetapi sudah sekian lama adik kakak, sudah sekian lama orang PAS telah mengkafirkan oleh UMNO. Hari ini Ni Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan, Mursyidul Abbas telah menyatakan UMNO murtad. Tapi kalau kita lihat ucapan-ucapan yang dibuat oleh Ni Aziz, saya rasa adalah di sebaliknya. Apabila Ni Aziz pernah menghina Allah Subhanahu Wa Taala, Ni Aziz juga pernah menghina junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam. Ni Aziz juga menghina bangsa kita. Ni Aziz telah menghina Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan Tuhan juga samseng. Dia juga mengatakan Tuhan lihat daripada ramai-ramai ada seorang nama Muhammad bin Abdullah, maka dia angkat jadi Nabi supaya nak pilih Tok Mulu. Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih Nabi ni supaya nak pilih Tok Mulu, supaya kita nak pilih Tok Mulu. Apakah itu benar? Maka tentunya salah. Maka dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Benar juga dia menyatakan kalau DAP nak menolong PAS, Ikhlas nak menolong PAS, kita terima. Usahkan DAP, syaitan pun kita terima kalau nak menolong PAS. Sedangkan syaitan adalah satu-satunya musuh kita daripada awal hingga akhir sampai hari kiamat. Tentunya musuh kita. Dalam Al-Quran pun ada menyebut bahawa syaitan ini adalah musuh kita. Tetapi ini Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan, nak bersahabat dengan syaitan. Dia menghina junjungan besar kita Rasulullah SAW dengan mengatakan Rasulullah SAW serupa mamak kapung, serupa anak kita ketika kecil. Ini ucapan dia. Dia mengatakan tepat kita boleh melihat dan mendengar ucapan beliau. Sedangkan Rasulullah SAW jauh jika dibandingkan dengan anak-anak kita, dengan budak-budak kampung, jauh. Bezanya jauh. Jauh bezanya. Tidak ada awan yang melindungi anak-anak kita kalau ketika kepanasan berjalan di padang pasir ataupun di tepi-tepi jalan. Tak ada awan pun melindungi, melainkan boleh hujan, musim hujan, kita nak tepuh. Tak ada pun anak kita topik tu kerak dah, sunat dah, tak ada.
Tak ada anak kita tubik lahirnya sujud ke arah kiblat, tak ada. Tak ada anak kita dibelah dadanya, dibelah hatinya untuk disucikan dan dimasukkan iman, tak ada. Tidak sama dengan anak kita ketika jatuhnya benih, jatuhnya berhala-berhala, rebuhnya berhala, mampunya matinya api majusi. Tidak ada. Bermaknanya tidak sama. Bahkan lahirnya Rasulullah SAW sembuh habis berhala, mati habis api majusi. Tapi lahirnya Ni Aziz menjadi Menteri Besar Kelantan, tumbuhnya berhala-berhala yang besar di Kelantan. Perbezaannya jauh. Dan hari ini menyatakan kita murtad. Sewenang-wenangnya, senang-senang nak kata kita murtad. Apakah Ni Aziz tidak khabar? Apakah Ni Aziz rasa dia ini Tuhan ataupun Nabi? Jangan sewenang-wenangnya nak letak perkara yang tak baik kepada orang. Kalau kita kata dia murtad, lagu mana? Tetapi kalau menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menghina junjungan besar kita Rasulullah SAW, dan juga ingin bersahabat dengan syaitan, maka inilah sifat-sifat murtad dan inilah sifat-sifat munafik yang ada dalam diri Ni Aziz. Murtad Ni Aziz. Kalau rempahnya amun ceramah yang kata sedap cegawi kata, tidak, amun ayatnya Ni Aziz kata buat kita ni murtad. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Sama juga Ni Aziz telah mengembalikan, buat balik gambar-gambar Likisia, buat balik Likisia ke Kota Baru, letak gambar Likisia di Pasir Putih. Sedangkan di Pasir Putih ini adalah tanah pahlawan, tanah Tok Janggut. Bahkan mereka meletak gambar Likisia di persimpangan Kapur Sari, Kapur Tok Janggut. Apa perasaan kita? Anak-beranak Tok Janggut, darah yang mengalir dari diri kita sikit sebanyak adalah darah Tok Janggut. Sedarkah tidak sedar kita bahawa dia telah mencemarkan tanah tumpah darah pahlawan agung kita Tok Janggut? Jauh di antara Tok Janggut dengan Ni Aziz. Jauh bezanya. Kalau Tok Janggut dikatakan penjara oleh British, tetapi Ni Aziz dikatakan orang nombor satu oleh British dan juga orang agama lain. Tapi Tok Janggut adalah pahlawan Melayu, pahlawan Islam. Ni Aziz tidak rasa dia tak pernah bangga dilahirkan dalam bangsa Melayu. Itu ucapan dia. Tuan-tuan, puan-puan, adik kakak semua, marilah kita menilai diri kita. Kita kena ingat, tak ada orang lain yang boleh mempertahankan tanah air kita melainkan kita. Kita kena sedar dan kita kena faham perjuangan kita. Bukan setakat kita nak berada dalam UMNO dan Barisan Nasional, tetapi kita kena faham perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Barulah kita boleh mempertahankan agama bangsa dan tanah air. Bukan masuk UMNO kerana nak bola sekati, bukan masuk UMNO kerana nak kain sekebi ataupun selah, bukan masuk UMNO kerana nak projek dan sebagainya. Tidak. Kita berada dalam UMNO demi kita untuk memperjuangkan agama, bangsa dan juga negara. Kita tak nak watak si kita kembali datang, di mana bukannya kuatnya Portugis, bukannya lemahnya Melayu Islam Melaka ketika itu, tetapi kerana si kita dengan Datuk Raja Mandalia yang telah membuka pintu kota Melaka pada waktu malam ketika Melayu Islam sedang tidur, maka tentera Portugis sebanyak 2 buah kapal saja telah menakluki Melaka dalam masa 1 malam. Dan selepas malam tersebut 446 tahun kita dijajah, dan pengorbanan pahlawan seperti Mak Kilau, Datuk Bahaman, Tok Janggut dan ramai lagi telah terkorban kerana untuk mempertahankan bangsa, agama bangsa dan tanah air daripada perbuatan Raja Mandalia
dan juga segitu 500 tahun lalu. Sekarang watak itu sudah datang kembali. Watak ni mari semula dah. Mari semula dah watak Raja Mandalia dengan segitu ini. Mari semula ke dalam negara kita. Dia hidup semula. Inilah orang yang akan membuka ruang kepada orang luar untuk menjajah kita. Watak ini tidak lain tidak bukan adalah Anwar Ibrahim. Saya namakan sebagai Raja Mandalia, dan Ni Aziz sebagai si Kito yang nak melihat orang Islam dan Melayu hancur di dalam negara kita sendiri. Marilah kita sama-sama mempertahankan daripada kedua-dua watak ini, dan kita kena hapuskan watak ini dalam etnik Melayu hari ini. Kena ingat adik kakak, kena ingat ibu bapa, negara ini akan berubah sekelip mata saja kalau PRU yang 13 ini kita tentukan dengan dawat hitam yang boleh merosakkan bangsa kita. Kita akan hancur dengan sekelip mata kalau kita terjemahkan PRU yang ke-13 ini dengan menyebelahi pihak sana. Hari ini kalau kita lihat banting-banting banner-banner hijau menuju ke Putrajaya. Tak perlu hijau, di Putrajaya sudah hijau. Dr. Mahathir menjaga suasana hijau di sana, bukannya hijau pas, tetapi hijau yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pokok-pokok yang rimbun dan juga ada sungai yang dijaga dengan rapi. Kalau dulu Putrajaya nak dilelong, tetapi hari ini Putrajaya nak dimasuki oleh mereka, dan banyak derma-derma yang mereka minta untuk dapat mereka mencapai kejayaan sampai ke Putrajaya. Kita tak akan bagi sewenang-wenang. Kita tak benarkan kumpulan ini untuk mengambil Putrajaya. Bapa, hari ini kita ada tilawah Al-Quran. Ada peserta wanita. Kalau tahun 1990 Ni Aziz tak benarkan orang perempuan membaca Al-Quran dalam pertandingan kerana suaranya aurat. Tapi hari ini Ni Aziz telah membenarkan. Dia bui pula orang Tina Sarah, orang Tina mari sini duk lau ropok habis dengan nama Aisyah Serikandi, dengan nama Abi Abadi. Tak ada lah aurat. Apa nak jadi dengan kita kalau kita ada pemimpin sedemikian rupa? Doa pun pelat, KO. Ada doa KO. Pemula gong doa. KO. Dah. Dengar dah, KO. Kita dengar apa pelat ya, doa apa lagi ni? Orang takbir Allahu Akbar. Minta dengan Tuhan supaya UMNO ni hancur. KO. Patutnya Menteri Penerangan kena waktu ambil sama dan orang-orang di TV, supaya seluruh orang Islam Melayu dalam negara kita lihat beginilah orang pas berdoa. Betul tak? Kita nak doa lagi, kita tak say, kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati Ni Aziz, buka pintu hati pengikut-pengikut Ni Aziz dan juga rakan-rakan Ni Aziz, supaya mereka ini sejahtera di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau mereka ini terlajar amat, terpaksa kita kena mempertahankannya. Kalau kita tidak royak ke puak kita tidak akan faham. Jadi dengan kita buat program tilawah Al-Quran bersama dengan sambutan Ma'al Hijrah, kita harap kita semua akan hidup dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap semua orang Islam, orang Melayu dalam negara kita mendapat barakah, dan kita jaga agama kita dengan sebaik mungkin, kita jaga bangsa kita dengan sebaik mungkin, supaya kita tidak sesat satu hari nanti. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan tilawah membaca Al-Quran dan sambutan Ma'al Hijrah Reka Dul Ga'al. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan dan perasmian Ma'al Hijrah dan tilawah Al-Quran peringkat tunggal.